Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan paling menarik dalam kes 1MDB membabitkan Najib dan juga Jolo. Hari ini, Adinda Sultan Terengganu memberikan kenyataan yang benar-benar mengejutkan ramai orang. Adinda Sultan Terengganu menyatakan, Lo dakwa hubungannya dengan Najib adalah baik. Menjadi tanda tanya ramai ialah sebelum ini Najib pernah menafikan mengenali Jolo. Adinda kepada Sultan Terengganu, Sultan Mijan Zainal Abidin Tengku Datuk Rahimah Sultan Mahmud, hari ini memberitahu Mahkamah Tinggi di Putrajaya bahawa Lo Tiak Jo atau Jolo telah memberi gambaran seolah-olah beliau mempunyai hubungan baik dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Tengku Rahimah, 59 tahun yang merupakan pengarah dalam Lembaga Pelaburan Terengganu TIA, yang kemudiannya dinamakan semula sebagai 1MDB, Malaysian Development Berhad, berkata demikian ketika disoal balas timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib dalam perbicaraan bekas Perdana Menteri itu atas dakwaan salah guna RM2.3 bilion dana 1MDB. Saksi pembelaan ke-6 itu yang hanya memegang jawatan sebagai pengarah TIA selama 10 hari menyatakan bahawa beliau diperkenalkan kepada Jolo oleh Datuk Syed Ahmad Alwi Al-Sri, menantu bekas yang di-Pertuan Negeri Sarawak Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud, dan beliau juga menghadiri satu mesyuarat yang diadakan di Pejabat Jolo di Menara Berkembar Petronas KLCC bersama suaminya dan Syed Ahmad. Pada sekitar tahun 2008 dalam satu perbincangan keluarga, kami bercakap mengenai hasrat Tuan Kumizan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat di Terengganu. Ketika itu, kami diperkenalkan kepada Jolo yang berkongsi pandangannya mengenai mubadalah, sebuah dana kekayaan berdaulat di Emiria Arab Bersatu termasuk asal-usul dan strukturnya. Perbincangan ini mendorong kami untuk meneroka idea tersebut dengan lebih lanjut dan membentangkannya kepada Tuan Kumizan. Saya memperkenalkan Jolo kepada Tuan Kumizan. Penubuhan TIA bukanlah inisiatif Datuk Seri Najib. Idea ini dicadangkan oleh Jolo kepada Tuan Kumizan selepas baginda diperkenalkan kepada model dana kekayaan berdaulat mubadalah, kata beliau dan menambah. Pelantikannya sebagai pengarah TIA adalah atas cadangan Jolo dan dipersetujui Sultan Mizan. Mengulas mengenai penglibatan Jolo dalam peringkat awal TIA, Tengku Rahimah menyatakan bahawa Jolo memainkan peranan utama dalam mencadangkan penubuhan TIA serta mengenal pasti sektor berpotensi untuk pembangunan. Fokus awal beliau adalah dalam sektor pelancongan dengan memanfaatkan aset semula jadi Terengganu, terutamanya pulau-pulaunya. Idea beliau kelihatan kukuh dan boleh dipercayai serta membentangkan rancangan yang realistik dan boleh dicapai untuk menjana pembangunan peluang ekonomi bagi negeri ini. Satu rangka tindakan telah disediakan untuk TIA yang jika saya ingat dengan betul termasuk cadangan membangunkan taman tema air di Tasik Kenyir, kata beliau. Tengku Rahimah turut menggambarkan Jolo sebagai seorang yang sangat berjaya. Bukan sahaja berdasarkan pencapaiannya tetapi juga melalui lokasi pejabatnya yang eksklusif dan reka bentuk dalaman yang sophisticated di KLCC yang mampu mengagumkan perhatian sesiapa sahaja. Beliau berkata pada 22 Mei 2009, Sultan Mizan telah memanggilnya untuk satu pertemuan peribadi dan secara tidak disangka telah meminta beliau menandatangani resolusi bagi menggantung program Nota Jangka Sederhana Islam IMTN. Terkejut dengan permintaan saya telah bertanyakan sebabnya. Namun Tuan Kumizan hanya mengarahkan saya untuk meneruskan penandatanganan resolusi tersebut, katanya sambil menambah bahawa beliau kemudian meletakkan jawatan dalam syarikat itu.
Ketika menjawab soalan lain daripada Ahmad Akram, saksi mengesahkan bahwa terdapat satu majlis makan malam tidak rasmi di Istana Terengganu yang Sultan Mizan dan Najib berbincang mengenai penubuhan TIA dan Najib memberikan penjelasan secara makro kepada Sultan Mizan. Pada 30 Oktober tahun lepas, Hakim Datuk Colin Laurin Sekura memerintahkan Najib untuk membela diri selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadapnya. Najib berdepan dengan 25 pertuduhan termasuk 4 pertuduhan menyalahgunakan jawatan bagi menerima 2.3 bilion ringgit dana 1MDB sebagai rasuah serta 21 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perbicaraan diteruskan dengan bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Kil Baharum sebagai saksi pembelaan ke-7. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Satu lagi, pemimpin Parti Bersatu kini dipanggil polis. Cikgu Bad dipanggil polis ke Bukit Aman. Aduh, tak habis-habis dan tak sudah-sudah pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional Pembangkang ini dipanggil polis. Hal ini kerana mereka tak tahu lagi apa modal politik yang boleh dikenakan kepada Anwar Ibrahim. Gunalah isu-isu seperti kes hasutan. Hari ini, Cikgu Bad dipanggil ke Bukit Aman kerana berkait dengan hantaran di Facebook mengenai keadaan kesihatan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Keadaan Kebua Yang Maha Mulia di Pertuan Agong pun dihantar juga, diulas juga oleh Cikgu Bad atau Badrul Hisham Syahrin ini. Carilah isu lain, bosku. Aku pun tak tahu lagi nak cakap apalah. Carilah isu lain kan. Banyak lagi isu lain yang boleh dipertikaikan, boleh dihujahkan, boleh dicakap, boleh dihantar di Facebook. Janganlah ulas tentang keadaan kesihatan yang di Pertuan Agong. Kalau kamu tak tahu 100%, kamu ada di sanakah untuk mengulas tentang kesihatan Kebua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong itu? Kalau kamu tak tahu 100%, tak payah ulas di dalam Facebook anda. Nah, kan dah kena. Selain itu, menurut peguamnya Muhammad Rafiq Rashid Ali, Badrul Hisham disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan, Seksyen 500 dan Seksyen 505 dalam kurungan B, Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia CMA. Bila pemimpin pembangkang disiasat polis kerana membuat pelanggaran berkaitan dengan akta hasutan, mulalah walaun-walaun kata kerajaan ini menggunakan badan berkuasa seperti polis, SPRM dan sebagainya. Padahal yang buat salah itu kamu. Takkanlah nak biarkan saja hasutan demi hasutan, fitnah demi fitnah dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab ini. Kalau dibiarkan, maka negara ini akan hancur dengan fitnah dan juga hasutan. Jadi, siapa yang salah sebenarnya? Yang menyiasatkah atau yang buat hantaran jelek itu? Fikir-fikirkanlah. Rafiq berkata dia akan menemani ahli politik terbabit yang juga dikenali sebagai Cikgu Bad semasa pertemuan dengan pegawai penyiasat petang ini sebelum mereka akan mengadakan sidang media berhampiran pintu masuk utama Bukit Aman. Ini pun aku geram jugalah kan. Sikit-sikit panggil media, sikit-sikit panggil media. Aku haraplah kan satu hari nanti media tak perlulah masukkan apa yang mereka cakap lagi nih. Itu semua hanyalah karut dan hanya hasutan semata-mata. Katanya, Badrul Hisham dipanggil terkait hantaran yang menyebut beberapa isu kesihatan Sultan Ibrahim yang didakwa membimbangkan. Dia juga mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak dijemput ke mesyuarat pra-majlis Majlis Raja-Raja Melayu pada minggu lepas. Yang ini dah diterangkan. Bukan Anwar Ibrahim tidak dijemput. Inilah kan akta hasutan.
sengaja cuba melaga-lagakan Anwar Ibrahim dengan Majelis Raja-Raja. Sebenarnya Anwar Ibrahim bukan tidak dijemput. Anwar Ibrahim sendiri yang telah memaklumkan dia tak dapat hadir mesyuarat itu kerana terpaksa menjemput atau terpaksa melayan kehadiran tetamu daripada luar negara dan telah diperkenankan oleh Majelis Raja-Raja. Aduh, inilah kan Anwar Ibrahim dah bagi tahu. Tapi itulah biasalah, dia akan spin habis-habisan. Pemimpin-pemimpin tak bertanggung jawab itu. Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan menetapkan kesalahan berkaitan tindakan dengan kecenderungan menghasut. Ia membawa hukuman denda maksimum RM5.000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Seksyen 500 dan 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan menetapkan kesalahan berkaitan fitnah dan kenyataan yang membawa kepada kerosakan awam, manakala Seksyen 233 CMA adalah ke atas penyalahgunaan kemudahan rangkaian. Beberapa komen daripada netizen, Pepul Maus kata, tak habis-habis dengan puaka sekor ni. Patut kes hasutan bukan RM5.000, denda patutnya. Berilah RM500.000 kah dan penjara 6 tahun, katanya lagi. Greg Kancil kata, ini orang dalam punya hati ada hitam juga. Lama simpan, kalau jadi minyak, banyak musuh, dia kata. Greg Kancil 233 kata juga, memang ada potensi menghasut tuh. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda.